Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul khamisu, bermula asal yang kelima daripada 5 asal hak yang duk bersangkut paut dengan masalah hati kita. Asal yang pertama dulu musannif kita sudah cerita dah daripada masalah hati. Maka musannif kita kata, dia nak sebut sini, dia kata wa azkuru fihi khamsata usulin muqani'atin. Aku nak sebut pada masalah bahasa hati ataupun cara hati ataupun perkara-perkara yang duk bersangkut paut dengan hati itu khamsata usulin, akan 5 asal, 5 pokok, 5 dalil yang memuahkan hati. Tengok. Al-aslul khamisu, bermula asal yang kelima. Asal yang kelima ini ad-dalilul khamis. Yang ni dalil yang kelima yang bersangkut paut dengan tetangga hati kita. Al-aslul khamis, asal yang kelimanya, anni ta'ammaltu halahu. Sesungguh bahawasa aku, kata musannif, ta'ammaltu, telah berperhati-perhatilah oleh aku. Aku sudah memperhati dan aku sudah mencakna dan aku sudah menghalusi halahu, akan kalakuannya, kalakuan hati. Jadi asal yang kelima ni musannif kata, aku duk perhati-perhati dan aku duk cakna bertetengah hak sakut dengan kalakuan hati ni. Gapo dia? Fa wajadtu lahu, maka nasgapa, maka aku mendapat. Aku duk perhati mari, aku duk perhati, aku duk risik mari, aku duk periksa mari, maka aku mendapat lahu, baginya, bagi amril qalbi, bagi pekerjaan hati dan itu khamsata ahwalin, ada 5 kalakuan. Jadi aku duk periksa, aku duk amat-amati dan aku duk halusi bertetengah hati saat itu, maka tubiklah bagi hati tu 5 kalakuan. Adapun usul pokok asal bagi masalah hati ada 5. Tapi yang kelima, pokok yang kelima ni, aku duk perhati, aku duk cakna tetengah kerja hati, bahasa hati ni, tubik 5 kalakuan, 5 potongnya. Mana? Khamsata ahwalin laisat, tiada adalah ia khamsatu ahwalin. Tak ada 5 kalakuan ni, 5 potongnya ni, 5 keadaan ni tak ada. Li ghairihi, bagi yang lainnya, lain daripada al-qalbi. Jadi makna kuduk cek mari, kuduk tengok mari, kuduk perhati mari. Nak royak kata bagi hati tu ada 5 kalakuan, dan 5 kalakuan aku tak dapat bagi kalakuan anggota-anggota daripada hati, tak ada. Bagi hati ni ada 5 kalakuan. Adapun anggota-anggota yang lain pada hati tak dapat 5 kalakuan ni. Gapo li ghairihi, tidak mendapat dan tidak ada ia khamsatu ahwalin li ghairihi, ay li ghairi qalbi. Gapo ghairihi? Min a'dha ibni adamah, daripada segala anggota anak dia. Perhati molek budak-budak di semua dah. Kita kau ngaji, kita mengaji, kau tak ada nak buat ngano dah. Jadi makna kata musannif kata, aku duk risik, aku duk cakna, aku duk halusi dan amati bertetenging kalakuan hak yang sabit bagi kerja hati ataupun bahasa hati ni, ada 5 kalakuan, 5 potongnya. Yang aku duk periksa, duk amati tu tak dapat pada anggota-anggota yang lain daripada hati, tak dapat. Seperti mata, tak ada kalakuan 5 kalakuan ni, dan telinga pun tak ada 5 kalakuan ni. Daripada anggota anak ada. Ahaduha, bermula salah satu daripada khamsati ahwalin. Salah satu daripada 5 kalakuan ini. Deh. Gapo dia weh? Annal aduwa, ialah sesungguh bahasa adu, bahasa seteru dan musuh. Qasidun ilaihi, duk menujulah ia al-adu. Seteru saat ni tu duk menuju dan duk menterpai dan duk menghadapi, duk menghujung ilaihi, kepadanya, kepada hati. Nak yak kata seteru daripada syaitan, daripada jin iblis ni, duk menujui dan menghadapi kepada yakni kepada hati. Lagi pula seteru saat ni, khabar kedua, muqbilun alaihi, duk menghadapilah ia al-adu alaihi, ke atasnya, ke atas al-qalbi.
Ni ku dapat ni. Adapun kalau kuih daripada anggota-anggota macam telinga, seteru tak ada menghadap pi. Dah, tangis, seteru tak ada menghadap pi, seteru tak ada tuju. Dan seteru tak ada menghadap pi pada tangi, dua mata, dua telinga. Tapi hati ni tak. Seteru tu duk pisah semua nak hadap pi kepada hati dan pula nak menujui kepada hati. Ataupun di atas hati. Lagi pula seteru saat ni, mulazimul lahu. Duk tikir turut, duk melazimi, duk mengikuti. Lahu baginya bagi al-qalbi. Jadi makna terseteru tu duk menghujungkan bagi hati kepada hati dan pula duk menterpai, duk menghadapi ke atas hati dan pula duk sibuk, duk berekeh, duk tikir turut baginya bagi hati seorang. Makna kata seteru daripada jin dan syaitan ni sentiasa gapo duk menujui bagi kepadanya pada hati dan pula duk menterpai dan menghadapi ke atas hati dan pula duk tikir turut melazimi bagi hati. Ni aku dapat daripada kalakuan hati yang pertama. Fa inna syaitan, kerana apa boleh ku kata al-adu qasidun ilaihi muqbilun alaihi mulazimul lahu. Kenapa? Fa inna syaitana, kerana sesungguh bahasa syaitan. Syaitan tu dia panggil satu satu makhluk Allah yang jauh daripada rahmat tu syaitan. Syaitan ni satu makhluk, satu kejadian Allah yang ba'idun an rahmatillah. Yakni satu makhluk kejadian Allah yang jauh daripada rahmat Allah tu dikata syaitan. Kemudian syaitan ini jathimun ala qalbi ibni Adam Yusri. Syaitan saat ni tu duk gapo? Duk cacik ia. Duk mendiri. Tu kita. Jathimun, yakni syaitan saat ni tu, asalnya makna jathimun tu makna apa? Duk berburu ataupun duk berterung. Yakni duk berdiri lah. Jasimu asal duk terung, duk cacik di atas hati bagi anak dia. Tu anak kita. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan tu. Kerana sesungguhnya syaitan ini jasimun. Duk mendiri ia. Dan duk berterung ia. Dan duk bercacik ia. Ala qalbi bani Adam. Di atas hati bagi anak Adam. Ni seolah atas hati anak Adam. Maka setan tu duk cacik dak hati. Duk tunggu hok mah. Supaya kita tengok kamu orang sia kan. Supaya seekor ni duk tunggu semua dak pitu. Pitu bagi tuai je. Hanya kalau kita pergi jalan kok kampung sia kan, maka dak pai rumah tu cik Chandra. Adalah seekor ni ataupun dua ekor ni duk cacik dak pai pitu, duk jaga takut orang masuk dalam rumah, penyamu masuk dalam rumah dia, pencuri dah. Duk cacik dak pai rumah. Maka macam tu juga syaitan saat ni tu, dia duk menujui dan menghadapi ke atas hati, duk melazimi, duk cacik ni hati, maka syaitan duk cacik, duk cokoh depan ni. Depan hati anak ada. Fa huwa, maka ia al-qalbu, hati ni manzilul ilhami, ialah tempat yang terturunglah oleh ilham daripada malaikat mulhim ataupun ilham capakan daripada Allah gitu. Fa huwa, maka ia syaitan ni, ia al-qalbu ni, hati kita ni orang panggil manzilul ilham. Ialah orang panggil satu tempat yang terturung daripada ilham. Ilham daripada malaikat mulhim ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan duk campur hati seorang, duk campur hati seorang tu baik. Dulu duk mikir ngaruk, lepas tu Tuhan balik hati dia, berasa nak berjuruh weh, berasa nak baik, berasa tak arak dah weh duk main lagu ni. Supaya setengah-setengah mari tanya tu apa? Kita rasa nak itu dah weh, nak berhenti dah. Nak berhenti apa abang? Wasa nak berhenti dah weh, makan-makan benda tak mulai. Ngana be wasa nak berhenti. Tak tahu wasa puah dah kata. Jalan malam pun puah. Lepas tu nak main pelak-pelak ke puasa puah dah dia kata. Apa kena wasa puah? Tahu pasal puah. Ayo ke jalan malam tu baik minum teh, jalan dengan werung-werung.
lepas mari royak wasa puas. Gapo tu wasa puas? Hatulah ilham ilmu daripada malaikat mulhim ataupun ilham tu minallah. Allah Taala capok ke dalam hati dia berasa puas kepada benda tak molek tu, daripada barang tak molek, daripada barang mabuk patu kawai guh pesen tak kena. Wasa puas ninggal apa? Ilham daripada Allah. Perak capokkan tu mana? Di hati. Maka mari di hati, maka anggota dia semua tu wasa tak cok dah weh. Dengan benda-benda duk sia-sia, duk jalan malam makan benda tak molek. Tu orang panggil ilham daripada Allah. Perak. Mari nak sini ni. Siapa dia capok sini? Allah ataupun malaikat mulhim wal waswasati. Ataupun masalah hati ni orang panggil tepat turun daripada waswasah. Gapo waswasah? Waswasah ia panggil capok ke daripada satu perkara. Capok ke kacauan ni daripada syaitan yang bernama wiswas. Faham molek? Wiswas tu setan. Faham molek tu? Ni wiswas. Ya kalau mari lapak rak wiswas. Ni kena nak? Kena nama setan. Nama setan duduk dalam hati kita. Nama setan hak duduk dalam hati nama wiswas. Waswasah ni satu perkara yang dibuat oleh wiswas ni. Waswasah ni kacau. Dah. Kenatan yang timbul hati kita daripada telitah saya karuk-karuk. Siapa dia duk buat waswasah ni? Wiswas ni duk buat setan hak duk dalam hati kita, ia buatkan timbulkan capok ke tergambar tersilat telitah saya macam-macam pasal ganggu. Nak we kita ganggu tak boleh ingat Tuhan. Nak we kita ganggu tak ada semaya. Nak ganggu kita tak ada baca Quran. Siapa dia buat benda ni? Wiswas ni lah setan nama wiswas. Dia buat apa? Waswasah, kacauan dan khianatan di dalam hati kita. Faham? Maka hati kita ni orang panggil tepat awak kita tengok mudah-mudah hati kita ni. Hati kita ni stay ni. Hati dah. Maka sini orang panggil maidan. Apa maidan? Padai dan tepak. Tepak awak duk berebut-rebut. Kalau sebelah kanan kita tak kanan ni nak ilham duk cara. Dah je tumbuhkan ilham yang dibuatkan oleh mereka mulhim. Lek ni dikatakan waswasah yang dibuatkan dia oleh wiswas ni. Pakat dia rubut sini. Pakat tu sebab dia kata sini manzilul ilham dan wa manzilu al-waswasah. Tepat turunlah di sini daripada ilham ataupun tepat turun sini daripada waswasah. Kama dia yang Qur'anihi yang duk mengketuk-ketuklah keduanya. Siapa dia? Malaikat mulhim dan pula syaitan yang bernama wiswas. Tak molek domain tu. Ya Qur'ani. Apa makna ya Qur'ani? Yakni apa? Makna ya Qur'ani makna kata duk katok-katok dan duk mengketuk-ketuk akan pintu hati tu. Maksudlah kata setan mari duk ketuk lek kiri. Lepas tu malaikat mulhim duk ketuk lek kanan. Sini orang panggil tepat diketuk supaya pintu rumah kita, pintu besar ni kita pun kata pintu besar. Lepas tu dia mau nak masuk dalam tepat katok pintu. Orang panggil tepat ketuk. Siapa dia ketuk? Manusia yang mai di luar katok pintu. Kok assalamualaikum. Nak masuk dalam rumah tu, kalau tuan tak buka maka tak boleh masuk. Maka tepat duk ketuknya oleh malaikat mulhim ataupun syaitan yang bernama waswas. Siapa dia duk ketuk? Ialah kena kepada syaitan ataupun mulhim duk ketuk di hati. Kama dia ilham ke apa mulhim, maka siapa dia nak buh ilham dalam ni ialah malaikat mulhim. Ataupun dia ketuk-ketuk nak buh waswasah ialah syaitan. Tuan yang Qur'anihi duk mengkeretuk-keretuklah kedua-duanya mulhim dan pula wiswas. Akan dia akan al-qalbah. Duk ketuk-ketuk salah tu di hati kita ni sepuang pintu ada pintu, maka sebelah kanan diketukkan oleh mulhim, sebelah kiri diketukkan oleh wiswas syaitan tu nak mencapakkan waswasah dia. Kama diketuk akan kedua-dua akan al-qalbah duk ketuk bid'awataini abadan. Dengan dua seru dua ajak ke daripada syaitan dan daripada malaikat. Kalau ketuk ke sebelah kanan ni hati kita ni kanan dan ni kanan. Ni kanan, ni kiri. Lepas tu demo ni duk mari sama ni. Abadan sama-sama. Lek kanan malaikat tu jangan tu jahat dah tu. Teruk tu. Tu hak teruk tu berhenti. Hak tu hak malaikat dengan akal.
Ni wah tak apa kita muda lagi. Wah tak apa muda nak minum arak. Nak berzina tak apa. Pas ni kita taubat Hak ni duk suruh ni. Suruh duk ketuk hati, suruh buat benda jahat. Kamar ni dua ni duk belawih mah. Belawih hari-hari, tiap masa, tiap malam. Ketika tidur ya tak ada. Ketika khabar pak, hak ni tak buat semaya. Zikir. Wirid baca Quran. Hak ni tak muka lu gaduh lah lu. Ni dia panggil manzilul ilham wal waswasati. Duk ajaklah kedua-dua daripada mulhim dan pula wiswasah akan dua ajak ke dua dakwah, dua seruan dan pula daripada dua ajak ke daripada malaikat mulhim dan pula syaitan. Al-malaku, siapa dia tu? Yang Qur'anihi bid-da'wataini al-malaku. Fa'il laki, ya fa'il di belakang. Tak dening sak ning jah. Yang Qur'anihi mengketuk-ketuk dan mengkatak-katak akan dia akan al-qalbah. Kata tadi itu akan qalbah bid-da'wataini dengan dua ajak ke dua seruan abadan sokmo-sokmonya. Siapa dia ada ajaknya dalam hati kita? Ialah al-malaku, ialah kena pada malaikat, jadi malaikat al-mulhim. Wahida al-malaku oleh malaikat bernama mulhim, wasyaitanu dan syaitan yang bernama nama waswasah. Wiswas. Nah, kita tak dah ni. Tengok. Hati kita ni kalau kita timbulkan masalah ni, ni waswas. Waswasah ni satu perkara, satu sifat, satu telitase yang dibuatkan dia oleh wiswas. Nah, maka lek ni timbul ilham capo ke ilham nampak jalan molek, jalan semaya misalnya. Kita kata apa? Nak ilham ni semaya. Dah. Zikir masalah. Ni masalah waswasah ke apa dia? Minum arak. Buat jahat masalah. Buat jahat ni orang panggil telitase yang dibuatkan oleh wiswas. Deh, habis kat tu lagi. Lepas tu dia katanya wathani yang kedua. Kalakuan yang kedua. Kalakuan yang pertama duk marilah hati kita semua apa? Ialah satu perkara, ialah syaitan tu ataupun seteru tu ialah duk menujulah kepada hati dan menghadapi menterpa ke atas hati dan duk tikai tu melazimi kepadanya kepada hati ataupun baginya bagi hati. Lepas tu dia kata hak tu yang pertama. Kalakuan pertama, kalakuan kedua wathani wal halusani, bermula kalakuan yang kedua. Annasyugla, baca syugla bukan syagla tu, syugla lipat kelima. Lapat tu ya bukan apa baris tu asyagla, tapi maknanya asyugla. Buat kita baik sikit. Ala sawab annasyugla. Wasani wal haluthani, dan bermula kalakuan yang kedua Syafawi. Annasyugla ialah sesungguh bahawa sepekeh dan sibuk. Sibuk ke pekeh lahu baginya bagi al-qalbi ni aktsaru ialah terlebih banyak. Terlebih banyak ai min ghairihi, daripada lainnya, lain daripada al-qalbi. Heran ni. Hak sibuk ke duk mari bahasa gitu, bahasa gini tu yang marilah hati. Setau marilah tu. Tak mai fikir molek, tak fikir tak molek. Setau wasa nak semaya, setau wasa nak zikir, setau wasa nak buat karuk, setau wasa nak buat jahat. Macam-macam. Sibuk ke tu, kaluk tu, dia duk mari mana hak banyak kali. Dia mari dah hati. Tangi, dia kaluk-kaluk tangi pun, dia mari dah hati kak. Dah. Sebab tu Nabi kata iza salaha salahal jasadu kullu wa iza fasada fasadal jasadu kullu. Kalau baik hati, baiklah benda lain. Anggota tangi, dua mata, dua telinga. Kalau hati tak baik, maka punah habislah orang lain. Cuma dia tepat hak sibuk ke pada anggota yang tujuh, yakni dua mata, telinga, dan tangi, dan pula kita lidah, dan pula kaki, dan pula farak. Maka semua benda ni kaluk dah, tapi hati ni paling kaluk, paling sibuk lebih pada yang lain. Tu dia katanya annasyugla. Kuasanya sibuk ke saat itu lahu baginya bagi al-qalbi aktsaru, terlebih banyak ai min ghairihi. Fa innal aqla, maka sesungguh puasa akal kita ni, akal. Wal hawa, ere nafsu kita. Kilahuma bermula kedua-duanya. Mana al-aqli. Kilahuma bermula kedua-duanya al-aqli.
Lagi pula wal hawa ni. Fihi kainun fihi, adalah kedua-dua zat ni tu akal, dan pula masalah hawa ni fihi, padanya, pada al-qalbi. Ni akal duk ana weh. Duk lepala ni. Tapi ada hubung hati. Hati tu tempat ladungkan masalah-masalah semua. Tempat midan masalah perikan, setan, dan pula masalah malaikat mulhim. Maka kalau hati kita ni sibuk dengan amalan, sibuk dengan bajikan, maka hati akan hantar ke akan mikir nak semaya, mikir nak ibadat, mikir nak baca Quran. Sebab apa? Sebab hati dia tu, malaikat mulhim tu, duk bubuh, duk capokkan benda-benda molek, maka akan duk mikir nak buat lagu mana nak semaya wis penuh, nak buat lagu mana dapat istiqamah Quran. Tu dia panggil, ya mari hubungi sini. Nak mikir tu hubungi sini. Kalau sini mati, akan tak mikir lah. Sebab salah tak injing. Injing bagi seorang duduk di hati. Hal lain tu mengikut hak ni. Supaya injing kereta, apabila kereta tu injing yang mampu, maka benda lain pun tak hidup lebih. Tak hidup lebih. Mampu lebih. Jangan lebih benda-benda lain semua. Akal dan hawa kilah mafihi, fahuwa, maka ia al-qalbu saat ni tu, mu'tarakul askaraini, ialah tempat berperang di antara dua askar. Hati kita ni, sebab tu musannaf kata, kalau kuih yang pertama, hati saat ni tu nasteru musuh duk gabak menujui kepadanya, menghadapi ke atasnya. Dan kalau kuih yang kedua, hati tu orang panggil satu sifat dan satu makara, satu orang panggil anggota yang paling sibuk daripada anggota yang lain. Kerana bahasa akal dan hawa ni, maka sabitlah ia pada hati. Maka hati ni juga orang panggil tempat perang bagi dua askar. Dua askar nah, yakni dua askar bagi malaikat mulhim dan askar bagi syaitan. Wahai apa dua askar? Yani askar bagi masalahnya malaikat mulhim ialah kena kepada akal, dan pula segapa tentera bagi syaitan ialah kena kepada hawa nafsu. Sini duk pelagak mo, duk perang mo dalam ni. Dalam hati kita sebutir darah yang stokar ni duk perang mo. Ilham kata nak, mulhim kata, semayalah, zikirlah, ibadatlah, ingat Tuhan lah. Dia tahu call lah dulu. Tua tak ada tua mana, muda lagi call lu, nanti tua-tua itu amal. Duk balas semua. Di antara dua askar bagi gawa, bagi mulhim dengan askar bagi syaitan. Askar bagi mulhim ialah kena pada apa? Ialah kena pada aklun ni. Orang panggil apa? Jundu, gawa dia. Kita kecek. Jundu al-mulhim, dikata tentera ataupun askarul mulhim, gawa dia? Ialah kena kepada mulhim saat itu kena kepada kena kepada al-aqlu. Faham? Kemudian tentera bagi setan gawa dia? Jundu asyaitan ataupun jundu wiswas, gawa dia? Ialah hawan nafsi. Patut perang mo sini. Dak ada perang mo. Tentera bagi iblis, tentera bagi setan, ialah dikatakan hawa nafsu, duk perang dengan tentera bagi malaikat mulhim yang dikatakan akal. Tengok. Gapo dia al-askaraini, mu'tarakul askarain, al-hawa wa junudihi, ialah hawa nafsu wa junudihi, dan segala tenteranya, tentera bagi al-hawa. Wal aqli, dan tentera gapo dia? Ialah dua askar. Askar pertama kena kepadanya hawa dan tenteranya. Wal aqli, tentera kedua ialah tentera bagi malaikat mulhim, ialah kena pada akal. Wa junudihi, dan segala tenteranya, tentera bagi akal. Faham tu? Benda payah belaka tu benda kena mikir. Lepas tu benda duduk dalam hati, duduk dalam diri masing-masing. Orang ni sebab apa malah? Sebab setan dia heret ya. Sebab apa yang malas semaya, sebab apa malas ngaji. Setan duk kecek ya, setan duk dalam hati ya. Namanya wiswas, duk buat waswasah ke dia, duk kaca dia, duk haru dia, kadang duk mikirlah Tuhan tak ada, Tuhan tak kita dah tak ada. Pas Tuhan ada kena tak boleh tengok. Kalau Tuhan ada boleh kita tengok macam kita, pasti Tuhan tak ada kita tak boleh tengok ni. Duk kecek ni punah ya.
Orang panggil. Ialah dikata syaitan dia bernama mulhin. Bernama wiswas yang duk buatkan gangguan, kacau, dan kenak tali hati. Nak wi kita punuh. Akidah kita, iktikad kita dengan Allah Ta'ala. Tu orang panggil pak duk perang di antara dua tentera. Ialah tentera bagi syaitan yang bernama wiswas. Dan syaitan kala. Tentera baginya malaikat mulhin nama al-aqlu. Fahuwa maka ia al-qalbu hati kita ni. Fahuwa maka ia al-qalbu hati kita ni abadan selama-lamanya baina muharabatihima kainun wasabitun ada dan sabit ya baina muharabatihima ada di antara duk perang memperangi, duk serai menserangi di antara dua tentera, ialah tentera bagi malaikat mulhim yang kita kata akal dan tentera bagi siapa dah syaitan wiswah yang bernamanya al-hawa hawan nafsi. Duk serai gimana mo? Duk serai ni perang syah dah. Perang benar lek mulhim. Maka nak semaya. Benar lek mulhim, berasa nak mengaji. Benar lek mulhim. Tentera mulhim, berasa nak mengaji, berasa nak amal. Duk mari. Benar lek ni wadah weh. Benar lek wiswah ni. Wak suasa. Engkau lu nanti kita lobai puas hati dulu. Kita berjalan, kita puas hati tak usah semaya lagi lah ni. Nak minum ke apa kita minum, nak minum arak pun kita minum, nak buat ke apa kita buat. Kau wi puas hati dulu. Deh. Duk perang sama. Serai menserangi, menyerangi dari antara dua tentera bagi malaikat mulhin dan pula tentera bagi syaitan bernama wiswah. Wa taqatulihima dan duk pergi mari di antara kedua di antara al-askarain. Wa tanaqudihima lawan kata ada dan berdoa gak duk bantah membatahi lawan melawani di antara kedua di antara al-askarain. Wa haqqa bithagri dan sebenarnya bithagri dengan satu lubang yang ada di sepadan ya lubang ada ni ni supaya kita kata mana sepadan kalau kita bawa sepadan je orang panggil sagri ni satu lubang maka di hati kita ni ada satu lubang ni orang panggil sepadan di antara sepadan malaikat mulhing dengan sepadan bagi syaitan yang bernama wiswah duk perang gimana. Maka sinilah tempat kena jaga supaya kalau kita kira kata kalau tempat kita ni sepadan betul ialah di takrun. Di takrun orang panggil sepadan sia dengan Malaysia. Kalau lek golok ni orang panggil rantau panjang. Situ orang panggil sepadan. Situ ya ada lubang. Pas situ kena cak pasport. Situ kena jaga kuat tu. Situ kena peteh kuat tu. Situ kena ada askar yang khas jaganya. Maka di antara hati kita ni ada sepadan. Sepadan di antara mulhin dengan sepadan wiswah. Maka sini duduk serai-serai. Masuk ni tentera bagi ilah. Serai klik mari. Yalah. Sebenarnya tu ada sari. Ada lubang. Ada sepadan. Di antara hati kita. Duk perang di antara tentera mulhim dengan tentera bagi wiswah. Wahaka bisagri sebenar dengan lubang ni. Dengan sepadan ni. Ayyuh rasa. Bahasa dijaga akan dia. Oleh bahasa dijaga akan athagru. Yakni sepadan dan lubang tu. Wayuh sana. Dan dipelihara akan athagru. Wala yughfala anhu. Dan tak boleh dilupakan daripadanya. Daripada lubang saat ni. Suponing lah. Sebab tu di sepadan-sepadan ya ada askar kah. Kalau dari laut, ya ada askar laut dah kan. Dia panggil tandra. Supaya nampak fok lain mari supaya tengok di sepadan di gora tu kan. Nampak orang panggil fok luar daripada kapal sia, mari masuk lek sia, maka kapal ni dah fok tahang negara. Tandra tu ya hamar pom dengan kapal dah. Speedboat tapi pun gebek. Kerana dia jaga sepadan takut emosi sebelah balik laut. Kalau lek ni, saja tahang tu ya ada. Hok duk jaga ke sepadan kalau kita gilik tabah, askar lik tabah tu pun ada lik Malaysia. Askar lik sia pun ada. Duk jaga ke sepadan takut timbulkan masalah serai gi mari. Maka hati kita ni ada sepadan juga. Sepadan di antara duk berubuk di antara tentera mulhim dengan tentera bagi wiswah. Kan? Patut dijaga, patut dipelihara dan tak boleh dilalaikan daripada as-sagri. Wasalisu ay wal halus salisu. Kala yang ketiga, kalakuan yang tiga hak duk berlaku pada hati kita ni. Annal awaridah. Ialah sesungguh buasa perkara-perkara yang duk meletengi, perkara-perkara yang duk menggalengi. Tengok weh. Lahu bagi al-qalbi. Apa dia? Aktsaru ialah terlebih banyak
ai min ghairihi, lebih banyak lain pada hati. No ayat kata perkara duk menggalengi, perkara duk menyekati, perkara duk galeng, perkara duk sekat, maka di hati ni hak banyak sekali. Adapun tangi tak adalah hana. Tangi dia hati tak sewak ya tak buat. Tangi hati tak mempergi Quran ya pergi Quran. Hati tak ambil Quran baca, patut akal tak ambil Quran lama lek, hak ni ingat tu hak ni dapat pahala, hak ni dapat kerja. Ya buat. Cuma di sini setan tak datang. Sini orang panggil setan tak kecek. Sini setan tak kaca. Setan tak galak. Duk galak dalai. Hak dalai ni. Hak dalai kata pergi Quran. Pergi Quran. Hal dalai tu. Hai pergi buarak. Sedap sikit lah ni kita pening dulu. Hak dalai nak kau. Ganggu orang panggil sini. Di kalau kuih lain, anggota lain dia tak mari. Dia mari sini dulu. Tengok lagi. Fa innal khawatira lahu. Maka sesungguh bahasanya segala telitasan. Ni banyak ke jadi telitasan ni. Banyak akhir zaman ni banyak penyakit telitasan. Fok jadi semsau je mari sini. Fok dia jadi semsau telitah. Masa tak mau kecek dia mau mari pak rumah. Tak mau kecek aku. Masa takut kecek yo tu yo ni. Hayo ini. Mari sini. Mari kontrol dia otak ya. Otak ya teman-teman saya kecek dia. Mereka pah lari masuk dalam bilik. Tak mau jumpa orang rasa malu. Kau kata engkau cuma macam aja. Tu satu penyakit. Penyakit setan wiswas ni yang buat waswasah dalam hati. Maka telitasan ni banyak sekali. Sebab apa boleh banyak telitasan? Oh, yang melalui telefon banyak nah. Melalui kita tengok mata kita nyok ana. Lalui dengan suasana tepi kita nyok ana. Lalui dengan orang tepi-tepi kita ada berjakit kita nyok ana. Hani ya timbulkan penyakit telitasan. Maka pucuk telitasan yang mana? Mari daripada syaitan. Fa innal khawatira, maka sesungguh bahasa telitasan ni lahu bagi al-qalbi kasihami, seperti anak panah dah. Cah. Termasuk hati. Star, kita buat jahat apa? Star kita tidur apa? Tang kita ngaji. Duk support anak panah dah. Duk hari. Duk tiket ke dalam hati supaya dengan anak panah. Anak panah dah. La tazalu, sentiasa ia asiham tu, anak panah tu, taqa'u, duk jatuhlah ia asiham, tanah molek weh, fihi ay fil qalbi. Jadi anak panah seolah kata telitasan duk mari ke dalam hati kita. Sama ada telitasan molek ataupun telitasan tak molek. Kalau telitasan molek, alhamdulillah, itu ilham minallah au minal mulhim. Kalau telitasan tak molek khawatir ni, telitasan tu daripada syaitan. Maka benda ni mari supaya nak panah. Ya, cocok mari di hati kita. Supaya dia mau panah. Cang, pia leper Faham tak tu? Panah. Jing lei. Puang. Pro. Cocok. Kena peti mata. Kena pala. Kena tubuh. Ni anak panah. Dua-dua. Nanti tak. Anak panah bagi ilham, mulhim. Duk hatakan anak panah, hak seorang tu berasa nak buat molek, berasa nak buat baju ke, anak panah bagi setan, ya hatakan anak panah ya gitu dah, supaya orang ni paling daripada jalan Allah. Maka anak panah mari ni, duk panah cah. Lepas tu nak benih mana anak panah setan, anak panah bagi malaikat mulhim. Ni kalau anak panah tu benih hak setan, kita tak boleh jadi molek. Kita tak kuasa nak buat molek. Kita nak buat jahat semua. Benda molek kita kurang. Semakna kata dalam hati kita ni anak panah setan tu banyak sangat sampai terkatuk hati kita nak buat amal ibadat dengan Allah Taala. Waliyazubillah. Tahu sendiri lanian hatiku gapo. Lepas tu fodok mikir tu ada, tu tak ada. Tak lagi tu tak ada ni. Mikir. Gapo dah? Tu dia panggil telitasan ataupun dia panggil satu capokan daripada syaitan. Pasal tu ketika mikir malam-malam puasa yang mari. Supaya orang mari cekik kok yo. Yelah lah kau tu. Tu dia panggil khawatir mari di hati. Lepas tu gambar di mata dia tu. Dia panggil perasaan yang datang daripada syaitan. Kadang-kadang hidup perasaan orang mari. Kadang perasaan apa? Perasaan orang henah gajah emak. Kadang-kadang perasaan tu, perasaan ni. Takut. Apa lah? Ni orang panggil benda perasaan, benda telitasan ni. Hak duk main dalam hati, maka dia nak sampai kotak, nak tidur tak boleh. Ni banyak akhir zaman ni, nak berlaku pesing-pesing ni. Wa kal matar, dan sepertinya innal khawatira. Jadi kal matar ni atas pada kasihami. Jadi maksudnya kita buat perbanding ni, telitasan hak duk mari ke dalam hati kita, supaya anak panah yang duk jatuh hati, cah. Anak panah, kita nampak gambar anak panah, masuklah hati. Sebab tu dia mau buat anak panah tak? Dia mau anak panah dah. Panah cah hari dah. Teti. Anak panah tak? Anak panah. Anak panah dua. Ada anak panah setan,
ada anak panah bagi mulhing. Pas ketika ni anak panah ni benih hak anak, benih hak mulhing ke benih hak setan. Kalau benih hak setan, kita tak berasa nak buat amal ibadat. Lepas tu musannif misal selaginya, wa fa innal khawatira lahu, maka sesungguhnya bahasa telitasan le hati ni kal matari, seperti air hujan dok titik bera. La tazalu, tiada hilang ia al khawatir. Ayat ni telitase seumpama hujan ni tamturu, yang turunglah ia al khawatir seperti hujan ni alaihi, ke atasnya, ke atas al qalbi. Sebab hujan bera. Sebab itulah kita tahu sendiri dah. Kita sekarang ni duk telitah gapo hak banyak sangat dalam hati kita, daripada telitah syaitan ke yang bernama wiswas, ataupun telitah masalah mulhim. Baru ni ada budak Tino seorang masuk jamel apa je weh. Mok yo sat ni Allah ya tanok yo tak nak buat gono. Kaki ni makan dia habis lah. Pas kata kak takut mik ngakak ni, takut budak ni dia penuh hati ngakak ke takut dia rasa kak tak saya kak anak poreh. Dia kata kak dengan abang ni anak 3 orang. Pas ni sulung. Pas kak wah ngepek dia noh. Dia kata kak tak ada ngepek tapi kata sukmo. Tak ada ngepek kata sukmo. Lepas tu anak ya lala ni tu jadi baik semsau. Kadang-kadang nasi tak makan. Deh. Sehari apa gelak. Dah 2 hari makan sekali. Makan kat subuh. Lepas tu kalau dia masuk jamai tu deh. Kalau masuk ngorek isya ni. Pukul 3 tak tubik jamai lagi. Nyakit po ni. Kaki ni birah. Makan di air dia kecuk bir kaki. Masya Allah. Takak ngano ni nyanyo ke anak ni. Tak tahu kita pun nak kata kan nak kata jadi penyakit. Lepas tu tak jumpa dengan redo, yak serudung. Lepas tu orang panggil sebab tak ada semangat. Pasal tak ada semangat masa nak hidup dah. Nah tuai cuma mani-mani podok rambut yak serudung deh. Kenapa? Ya tak ada semangat ku hidup pun lagu tu, ya tak ada berguna. Ya pasal itu. Orang panggil ciwit mai mika panggil. You pai kau you paiแบบนั้นแหละดีตายนะตายดีกว่าก็บ่ดิตายมันดีกว่าก็อยู่บนโลกนี้เด้อดิเข้าใจนะไม่พรื้หรอya kata baik yang mati. Pas tu tak jangok langsung. Duk jamai masuk pas ngorek tu. Tubik pukul 3 malam. Pas pukul 3 pukul 4 tadi tu biarkan nasi dapur. Kalau sana akal. Tadi tak akal esok tu pula. Hangga setel belaka ni duk tipu ni nyakit daripada setel belaka dan nyakit mulainya tak ada. Malaikat mulainya tak buat orang di beg tu. Setel nak bagi orang punuh, nak bagi tak leh semaya, nak bakak duk mai koleh jamai 7-8 je tu. Perangai siapa? Hak duk leh jamai tempat cuma ni perangai siapa? Ialah kena pada perangai syaitan. Syaitan je nak bagi punuh kita, nak bagi rusak kita, nak sebi kita boleh semaya. Yalah dah tu. Nak duk pak cuma-cuma. Duk pak jadi tak cuci, lepas tu tuai tak mani, paduk lah jamai main kau lah jamai. Jelah tu orang panggil capok ke daripada syaitan, orang panggil al-khawatir. Yang ni telitah saya. Kamu dia kata wallahu a'lam. Sekarang tu dulu wa kal matari la tazalu tamtur 'alin lailan wa nahara lan la tanqaga la tanqati'u. Malaysia ujian duk tu tak ada berputus-putus. Kat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita dah. Wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat min khairin wa syarrin innallaha sari'ul hisab. Hidup cara daripada ahli-ahli neraka lagi. Allah Ta'ala kata ahli neraka ni Allah Ta'ala wipaka ke dia daripada qatiran. Yang ni qatiran jadi daripada anak daripada asap-asap api neraka, kain baju mereka, pakai mayai mereka daripada daripada asap-asap api neraka ataupun daripada bulung nampak bulak daripada api neraka. Hak itulah Allah Taala buat pakai daripada ahli nar. Lepas daripada tu Tuhan kata wa takhsha wujuhahumun nar, dan meninggi akan muka-muka mereka dan melubungi. Takhsya dengan mana ta'lu. Apa makna takhsya? Mengelubungi. Wujuhahum akan segala muka-muka mereka an-naru oleh api neraka. Duk mengelubungi akan muka mereka oleh asap api neraka dan api neraka. Maka tak nampak muka mereka. Api neraka tudung dengan mereka.
Lepas tu duk pelong. Adolah, panah weh. Dah, duk apa? Duk riuh, duk tepik di dalam neraka sampai muka-muka mereka saat ni tu tak nampak. Sebab apa? Dia mengelubungi dan ditutupi akan muka tu oleh api-api neraka. Kenapa Allah Ta'ala mengelubungi akan muka mereka, tubuh badan mereka oleh api neraka? Liyajziyallah. Tu. Kenapa Allah Ta'ala buat keluar mereka daripada kubur? Lepas pada tu Tuhan tamat dengan syaitan-syaitan mereka di dalam belenggu yang digapa, yang daripada api neraka, belenggu dan rata-rata pada api neraka. Ini kenapa? Liyajziyallah, takluk pada barazu, muta'allikum bi barazu. Kenapa buat gini? Liyajziyallah, supaya nak membalas oleh Allah. Tanah molek. Supaya Allah Ta'ala nak membalas kulla nafsin, akan tiap-tiap seorang. Tengok dah, skandar. Kerana Allah Ta'ala nak membalas akan tiap-tiap seorang makasabat ay makasabathu. Nak membalas tiap-tiap seorang barang kasabathu, yang berusaha lah ia nafsun hu akan diakamah. Gapo barang yang dia usaha atas muka bumi minta dunia ni? Min khairin, bayar pada mah. Min khairin, daripada kebajikan. Benar dia ada usaha atas muka bumi minta dunia dulu tu daripada kebajikan. Gapo? Daripada semaya dia, daripada puasa dia, daripada sedekah dia, daripada zikir dia, dari kata subhanallah, kata alhamdulillah, kata la ilaha illallah, daripada dia buat baik ke orang, dia tak menyakiti orang tu, orang panggil semua kebaikan-kebaikan yang dia usaha Tuhan membalas. Tapi bagi orang kafir tak nak balas juga. Kata dia wasyarrin, dan daripada kejahatan, daripada baik dan jahat, semua Allah Ta'ala akan balaskan tiap-tiap seorang itu dengan balasan dengan apa yang dia buat. Apa yang dia usaha. Kita kena ingat gapo yang kita usaha, kita kena ingat. Kita usaha gapo dia hari ni. Hei, semua benda kita usaha ni, dia tak lepas belaka. Semua ditanya, semua disoal, semua dikira. Lepas tu Tuhan kira lagu, tengok. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguh bahawasa Allah Ta'ala itu sangat-sangat cepatlah, sangat-sangat segeralah al-hisab, yakni hitungan Allah Ta'ala. Kira Allah Ta'ala sangat-sangat cepat. Cepat sangat hitungnya Allah, dan pula segera sangatlah daripada kira Allah Ta'ala. Cepat setara mana Tuhan kira daripada masyarakat orang berjuta-juta, orang beribu juta, beratus-ratus ribu juta penggawa, milion miliar, daripada beribu-ribu juta manusia daripada tu ada siapa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan tu segera di segi kira dan hitungnya. Yuhasibu. Ini nak menyata makna innallaha sari'ul hisab. Yuhasibu, mengira ia Allah, dan menghitung ia Allah jami'al khalqi, semua daripada makhluk-makhluk kena soal. Nah, orang kafir, orang Islam semua kena soal. Tapi binatang tak ada kena soal. Upuk kena nak soal. Tak pakai kayu ada soal. Binatang kena soal. Malaikat yang mana? Malaikat manusia ambil dia tu, buatkan musnah, buat maksiat kerana dia. Tu kena soal. Misalnya pada di akhirat esok ni biasa belaga ye. Tuhan buat ayat tu semula bakit ye, lepas tu tanya belaga ya sungguh dak. Dia kata belaga sungguh, tak apa. Ayat tu Tuhan jadikan tanah, maka fok ni kena soal, kena tanya sebab dia belaga ye, maka diazab sebab dia belaga ye. Kalau lembu hak belaga, lembu tu Tuhan jadi semula lembu Tuhan tanya, malaikat tanya, "Hei lembu, demo ni pergi belaga mu sungguh dak?" Ya ta sungguh ya Allah. Demo ni ambil ku tah belaga aku ya Allah. Lepas pada Tuhan soal, tanya nak panggil, nak menyaksi sungguh ke tak sungguh, tanya ke lembu. Lembu kata sungguh ya Allah, tuai aku belaga aku. Tak apa. Tuhan kata okey. Lepas tu Tuhan jadikan masalah lembu jadi tanah, lepas tuai itulah kena azab sebab belaga lembu tu. Jami'al khalqi, Allah Ta'ala hitung semua makhluk ni fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya, yakni pada sekadar setengah hari, separuh hari. Tengah hari saat ni tu mana? Min ayyamid dunya, daripada hari-hari dunia. Li hadisin, kerana satu hadis. Bizalika, dengan dimakan itu, dimakan mazukir. Min hasibihi ta'ala jami'al khalqi fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya. No oyak tak cepat Tuhan kecah amalan yoning sianung bin sianung menjak pada tu ada siapa ada Nabi Muhammad Tuhan kira cah
Kalau kira masa tu sekadar ambil pagi sampai setengah hari daripada hari dunia, maka sekadar tu dia tercepat sungguh daripada kira berjuta-juta manusia, beribu-ribu juta manusia. Tu kiranya masa tu orang panggil sekadar setengah hari ya daripada hari-hari dunia. Kadang nejel kita kira marinya. Setengah hari dunia kadang nejel. Setengah hari tu apa? Ambil pagi sampai pukul ni. Tu orang panggil setengah hari. Maka kalau sehari 24 jam, makna 12 jam iaitu kira amalan manusia semenjak pada tu ada sampai Nabi Muhammad, sekadar 12 jam setengah hari daripada hari-hari dunia. Lepas tu duk lekak sampai beribu tahun tu lekak. Hak lekak amalan buku apa? Buku mu saat ni tu zina. Buku apa melekat sebab mu deraka ibu bapa. Sebab apa melekat sebab muat penyakit ti kau orang. Sebab apa melekat mu kata kau orang. Sebab apa melekat tu syukurlah. Tapi nak kira dari segi hitungnya Allah Taala di pada masanya setengah hari 12 jam kalau kita kira. Tapi dah lekat sampai beratus beribu tahun saat ni tu, hak tu suku. Tu suku apa yang molek tu. Hadzal Qur'anu bermula ini. Al-Quran ni. Quran yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Balaghul linnas, ialah nak menyampai akan manusia. Quran ni hak mari ni duk royak katanya, mana tu pun katanya wa barazu ay kharaju minal qubur lillahi wahid qahar wa taral mujrimi yawma izin muqarranina ay mashdudina ma'a syayatinihim. Quran duk cerita. Patut tu dan apa? Quran ini balaghul linnas, duk menyampai, duk beritakan beritaan ni kepada manusia. Hak tu manusia berimeh tak beri tak manusia lah. Oi, duk berimeh go mana apa dah benar nak temu ke dak. Mati ke mati jadi habu tanah, tak ada ingat bakit, tak ada kira. Sebab tu kebanyakan daripada kafir-kafir Quraisy ia tak berimeh dengan hari bangkit, ia tak berimeh dengan kata hari kebatikan dan pula hari mahsyar. Tapi Quran mari duk royak, duk cerita pada mereka supaya nak demo tu beringat-beringat, jaga bela-bela. Kata satu hari kita akan bertemu dengan benda ni. Quran ni balaghul linnas, yakni harif. Ai anzalah, menurung ia, yakni turung ia Al-Quran litablighihim, supaya nak menyampailah Quran itu him akan mereka itu akan annah. Quran turun mari supaya nak menyampaikan benda-benda ni. Daripada kata seorang, apabila ia deraka, apabila ia jahat, apabila ia berdosa, maka dia akan ditamak, diikat, hak lain neraka sekali dengan syaitan dia. Quran duk cerita ni, Quran duk menyampaikan berita ni kepada manusia. Waliyunzaru, dan supaya dimenakuti akan mereka itu. Supaya mereka tu ditakuti bihi, dengan dia, dengan Al-Quran. Apabila dengar cerita Al-Quran duk royak begini-begini, mereka rasa takut. Lagi pula waliya'lamu bima fihi minal hujaji, dan supaya apa dia? Supaya mengetahui mereka itu manusia saat itu, supaya manusia tu tahu bima fihi, dengan barang yang adalah ia barang padanya pada Quran. Dengan barang yang ada pada Quran ke? Minal hujaji, daripada segala hujah-hujah dan berdalih. Supaya manusia tu tahu gapo akan berdalih, gapo akan hujah. Sebab tu kita baca Quran, dan Quran duk muhita sekarang bukan hujjatun alaina. Kalau Quran jadi hujah atas kita, nantinya nyo kita, ya Allah, dia duduk atas dunia dulu, dia tak biasa pergi aku, ya Allah. Dia puasa, dia tak baca. Dia duduk taruh atas mari. Tu hujatun alaina. Jadi Quran tu jadi berhujah, jadi berdalil, payah kita nak masuk syurga. Adapun kita naknya dalil kan Quran ni hujjatul lana. Quran tu berhujah, Quran tu berdalil dengan malaikat-malaikat muka nakir supaya selamat kita. Bahawa bila muka nakir nak godai kita baik, mah Quran jadi rupa. Ya muka dan nakir, hai mun jangan duk godai yalah, kerana dulu tak akhir dunia dulu, ya biasa baca aku. Tu orang panggil Quran tu hujjatul lana. Quran tu jaga kita, berhujah bagi malaikat gazan tu nak gadai kita, nak pukul kita. Quran tu jadi berhujah bagi kita. Quran menyelamatkan kita. Kita tak say Quran hak jadi hujah atas kita. Supaya ni sebab tu kita buat maksiat tu, dalam hadis Nabi tu tak sunat kita royak kat orang. Ni kau buat maksiat kau pagi hari pun malas sedak kau duk ngatina lah atau apa. Kamu buat gapo ngatina? Peh buat gapo.
Pagi hari. Sebab tu Nabi kata orang setengah tu pagi kufur dengan Allah. Petang dia beriman dengan Allah. Setengah-setengah manusia pagi dia beriman dengan Allah. Waktu petang dia kufur dengan Allah. Wal-iyazubillah. Orang ni malam pagi nampak berjuruh lah. Pakai subai, pakai periah. Malam kan? Wah, amuk siap. Pergi masuk hang ahang. Masuk le klub, masuk lepo. Pagi esok tak sedap, tak royak ke orang. Oh, malam kawan pergi dengan ayuk. Oh, malah tepo. Gana malah tepo. Tino lek tu lek ning pi kawan. Pas muak ana tek. Ha, dia duduk dekat peh-peh lah. Moga ada bede belako. Ha. Pas kita royak berapa orang tepi kita. Kalau 10 orang, 10 orang terdengar. Lepas tu Tuhan akan betul 10 orang tu katanya tak payah kita. Siapa besin sungguh ndak ya ninggi wak mok siap. Sungguh dak malam tu ya gi wak mok siap. Sungguh dak ya hidup zina dengan betina. Ya tanya bi sore. Sebab tu jadi payah kita nak masuk syurga Allah. Sebab tu apabila kita wak mok siap tak sunat, tak bergalak kita royak ke orang. Wak sore diri. Ni nak buat tak sedap tak royak demo ke? Tak sedap. Supaya buat amal. Kerana mu nampak mengatuk lagi tak ada. Oh, kawan. Mu tengok dahi kawan je ni. Kerana malam sujud. Faham sujud tak? Kira mulai lah weh. Nak royak tak sedap. Lepas tu tak royak tak sedap ada. Kerana? Mu tengok dahi kawan nampak bersinar tak? Ni tengok dah bitai dua ni. Lepas tangis sedekah. Rasa gatal tangis ni. Kerana tangis menggatal? Allah, hari ni berapa ribu dah sedekah sejik. Gatal tangis. Tak royak tak sedap deh. Tak sedap. Wasaya je nak royak deh. Kalau buat lepas dah tak ada apa. Tapi dia nak royak bagi kita wasaya. Deh buat bajikan nak royak bajikan. Kalau buat jahat nak royak jahat. Kalau sedekah nak royak sedekah. Deh kalau mengaji pun royak mengaji. Ya wasaya. Hati kita sebab tu tempat perih tu. Deh. Tu dia. Lepas tu dia kata innama ka annama hak demo de. Annama huwa sesungguh ia Allah Ta'ala itu. Annama huwa sesungguh ia Allah Ta'ala ni. Ai Allah tu. Rujuk pada Allah. Ilahun wahidun. Ialah Tuhan yang satu yang tunggal ia. Salah kata wahidun. Ai fi dhatihi wa sifatihi wa af'ali. Takdir tu. Annama huwa sesungguh ia Allah Ta'ala ni wahidun ay wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali. Tuhan tu tunggal ia satu ia pada zatnya zat Allah dan pada sifatnya sifat Allah dan pada perbuatan Allah. Kama dia Allah Ta'ala tu satu tunggal. Waliyadzakkara ulul albab supaya mengingati dan ambil pengajaran ulul albab ai ashabul uqul oleh orang yang mempunyai hati. Orang-orang mempunyai hati yang mikirlah hak tu royak saning. Kata manusia dia kufur dengan Allah, dia berdosa dengan Allah, dia kelak ke akhirat Allah Taala jadikan baju dia daripada bulung-bulung api neraka, daripada asap api neraka, maka Allah Taala menggelarkan muka dia dalam api-api neraka. Maka Quran duk royak duk cerita supaya menakuti mereka bahawa Allah Taala tu satu pada zat dan sifat dan pada perbuatan, supaya kamu dan kamu saat itu mengingati dan pula kamu dapat pengajaran oleh orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Dia kata ya zakara bi idghamit ta, dengan mempermasuk ta tu asal ya tadzakkaru, patu idghamkan ta masuk dalam zal asal ya tadzakkaru, ya tadzakkar ni baca liyadzakkara, asal yatadzakkara idghamkan ta masuk dalam za jadi liyadzakkara. Jadi bi idghamit ta fil asli pada asalnya fi dzal dalam za asal liyatadzakkara idghamkan ta masuk dalam za dah. Makna apa? Ya liyatadzakkara ya ta'idha. Makna dah apa liyatazakara waliyata'idha supaya ambil pengajaran ia seorang dah dengan barang yang dia saat ni tu tengok daripada apa yang Allah Taala royak dalam Quran. Tengok tua-tua semua tengok sini gaponya Tuhan katanya dan Tuhan permeng di dalam Al-Quran. Tengok kita nak masuk cara juhar tengok dah.
Kemudian Allah Ta'ala katanya liyajziyallah kulla nafsin, supaya nak membalas. Sebab tu wabarazu min kubur. Ayat ni Allah Ta'ala mengkeluar mereka tubik pada kubur selepas pada mati. Apabila kiamat sudah siap, lepas surang sangkala yang kedua, Allah Ta'ala lepas mereka tubik daripada kubur. Kenapa? Liyajziyallahu kulla nafsin, supaya Allah Ta'ala nak membalas tiap-tiap seorang yang ada di atas muka bumi. Tak kira jatuh, tak kira betina dah. Tuhan nak balas. Tuhan nak orang panggil, nak mukabilkan amalan mereka. Kalau siapa yang buat baik, maka orang tu boleh baik. Siapa dia buat jahat, orang tu boleh jahat. Makna tu mukabilil a'mali. Makna tu nak membetul dengan amalan mereka. Orang panggil, dibalaskan mereka dengan jenis amalan mereka. Kalau mereka buat baik, maka dibalas dengan baik. Kalau mereka jahat, dibalas dengan jahat. Sebab tu al-jaza' min jinsil a'mali. Kerana balasan itu mengikut daripada jenis amalan mereka. Sebab tu orang panggil al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah Ta'ala itu orang panggil apa dia? Sebut pada hadisnya. Nah, al-jaza' ni hadis Nabi. Al-hadis mari katanya dah. Apa dia? Tengok. Hadis Nabi katanya. Al-jaza' min jinsil amal. Maka balasan itu daripada jenis amalan. Balasan itu mengikut jenis amalan dia. Amalan baik, Tuhan balas baik. Amalan jahat, Tuhan balas jahat. Al-jaza' min jinsil amal. Bermula balasan Allah Ta'ala mengikut daripada jenis amalan mereka. Kemudian fa'alallahu zalika, memperbuat Allah Ta'ala dimakan itu. Dimakan apa dia? Dimakan al-jaza'. Allah Ta'ala buatkan balasan itu dah. Bihim dengan mereka itu, dengan manusia ataupun dengan annas. Jaza'an lahum, sebagai balasan bagi mereka itu. Perbuat Allah Ta'ala dimakan itu akal jaza' dengan mereka itu sebagai balas bagi mereka. Bima kasabu, dengan barang yang berusaha mereka itu akan ikan barang. Gapa mah? Minal athami, daripada segala dosa-dosa fid dunia, dalam dunia. Wallahu yujazi kulla insan. Allah Ta'ala itu membalas tiap-tiap manusia bima amila, dengan barang yang beramal ya insan. Min khairin wa syarrin, daripada baik dan jahat itu Allah Ta'ala balas mengikut tu. Kerana innallaha sari'ul hisab wa ya'das aning. Hadis mari katanya Allah Ta'ala membalas dan Allah Ta'ala mengira, hitung cepat tak cepatnya orang beribu-ribu juta dalam masa setengah hari, yakni 12 jam. Itu hitungnya Allah. Tapi Tuhan nak kekal dia, Tuhan nak pelamat dia daripada masyarakat. Itu khijaan Allah Ta'ala terhadapnya. Nah, kemudian masalah qauluhu Ta'ala hazal Qur'an, yakni balaghul linnas. Hazal Qur'anul lazi anzalnahu ilaih. Ini ialah Quran yang menurun oleh kami kepada engkau ya Muhammad. Balagun wa i'lamun, ialah nak menyampai berita dan nak beritahu linnas, bagi manusia. Kenapa? Linusahihim. Linusahihim. Kerana nak menasihat Quran, nak royak menabaik Quran akan mereka. Linusahihim wa takhawufihim, dan nak menakuti Quran akan mereka. Tapi walakin yukinu annallah al-ilahul wahid. Tetapi mereka tu yakin dah kata Tuhan tu Tuhan sa. Lagi pula faya'buduhu, maka beribadat mereka itu akan Allah wahdah la syarikalah. Kenapa? Waliyatta'idha ashabul uqu as-salimah. Orang-orang akal yang sepenuh, yang salimah, maka dia saat ni tu dapat boleh fikir, dapat boleh mengira dengan apa Allah Ta'ala buat kepada orang kafir, yakni terjadi pakaian mereka dan diikat mereka, tamat mereka tu sekali dengan syaitan-syaitan mereka. Kan mereka kata wallahu alam. Buka mereka sekira. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhani, telah berkata la oleh asy-syaikhan. Nah, dua tok syekh, yakni siapa dia tu? Dua tok guru, yakni tulis situ ai ar-Rafi'i wan Nawawi. Qala syaikhani, telah berkata oleh dua tok syekh, yakni kena pada Imam Nawawi dan pula Imam Rafi'i. La syai'a, tidak jenis sesuatu, afdalu, terlebih afdal, ba'da tamri, selepas daripada tamat, ghairal ma, selain daripada air. Nak royak kata tak ada dah benda hak paling lebih
Makna kata ketika ni apabila ada wah tamah, ada ai, makna kata kita nak mendulu mana? Di antara wah tamah dengan ai. Maka jawab ketika ni dia menduluikan ai, lepas tu kita iringkan wah tamah. Lepas tu katanya Rafi'i dan Nawawi, ia kata tidak jenis suatu terlebih baik selepas pada wah tamah dan lain daripada ai. Bermakna kata kalau kita ai tak ada, maka kita nak pergi ganti dengan makan manis, tapi wah tamah ada. Manis dengan wah tamah mana lebih? Nak ayat tahu benda yang paling lebih selepas pada ai, tak lain tak bukan melainkan wah tamah. Adapun manis, beleda ataupun buah kacang ataupun cendol, maka wah tamah tu paling lebih sebawa tak apa. Yakni nombor dua selepas daripada ai. Itu mana tu? La syai'a afdalu ba'da tamri ghairal ma'. Yakni tidak jenis sesuatu terlebih baik selepas pada tamah lain daripada ai. Nak kata kalau ada ai dengan tamah, beripung dua ni ketika kita nak buka iftar, ketika kita nak buka puasa, mana moleknya? Yakni kita buka puasa dengan ai, lepas tu kita iring dengan wah tamah. Tapi kalau beripung di antara ai tu tak ada wah tamah dengan cendol, wah tamah dengan caca, wah tamah dengan bolai, mana paling molek? Jawab tu wah tamah tu lah hak paling molek daripada benda lain daripada ai, maka wah tamah lah hak nombor dua hak kita nak buka puasanya. Tapi kenapa? Maka perkataan bagi Syekhah ni sebagai nak merakkan perkataan Ruyani di belakang. Faqaulur Ruyani, maka berkata setengah ulama daripada Ruyani kata al-hulwu, bermula benda manis. Benda manis tu bukan wah tamah. Wah tamah tu manis dah. Tapi nak ayat kata dua Syekhan, tak ada benda yang terlebih baik daripada ai, ialah ai itulah lebih baik pada wah tamah. Tapi kalau ai tak ada, pergi beri pun wah tamah dengan manis dengan cendol, mana baik? Wah tamah tu termolek sekali, wah tamah tu comelnya selepas pada ai. Tapi kata Ruyani kata nak al-hulwu, bermula manis itu, manis perkara manis pada cendol. Kalau mau kita cendol, caca, bubur kacang hijau, bubur kacang hitam, daripada gapo beleda macam-macam lah. Beleda anyo masa ada. Anyo nya pakai aku hari mula-mula ni. Siapa setamung depan makan tak habis. Dengan air Fanta, air cola aku nak makan apa hati ni. Fanta lagi, cola lagi, anyo lagi. Lepas tu air tu wok lagi, air tu bu lagi, tak tahu makan, lepas tu pening. Anyo dah lah. Kata Ruyani al-hulwu sani afdalu minal ma'. Dia kata manis tu terlebih afdal daripada air. Perkara manis tu lebih baik daripada air lagi weh. Dhaifun faqaulur Ruyani ni khabar. Dhaifun ai qaulun dhaifun. Ialah perkataan yang dhaif, perkataan yang lemah daripada perkataan yang dikatakan oleh ulama-ulamanya. Kan kaulil Azra'i, sepertinya perkataan Ruyani yang lemahnya seperti perkataan Azra'i. Azra'i kata nak az-zabibu, bermula buah zabib. Dah. Bermula buah zabib itu akhut tamri, ialah saudara bagi wah tamah. Ya kalau tak ada ai, maka wah zabib ni boleh ganti wah tamah. Makna kata perkara yang paling molek selepas ada ai ialah wah zabib, sebab wah zabib ganti wah tamah. Katanya Azra'i, maka perkataan ni tak kuat, tak betul. Tapi kata betul lepas pada ai wah tamah. Bukan mana ni? Yakni wah tamah. Lepas tu kalau tak ada wah tamah, tak apalah. Kita nak buka dengan cendol, nak buka dengan caca, nak buka dengan bualai, nak buka dengan ruami, ikut kita lah. Tapi kalau ada ai dah wah tamah, mendulu ai. Nombor dua wah tamah. Lepas tu makan manis, lepas tu makan nasi. Satu yang gawa perkataan yang comelnya. Kenapa boleh Azra'i yang kata az-zabib? Perak zabib ni wah zabib. Wah zabib ni wah kering. Kalau inat wah hak masak, wah hak basah. Mana inat, mana zabib? Benar tu lah tu. Az-zabib yakni wah inat hak kering, cak kuning ataupun cak nak koko-koko. Wah zabib oleh kotak tu. Hak kuning-kuning halih-halih tu. Asalnya daripada inat tu wah basah. Kemudian zabib ni hak kering. Kamadi katanya Azra'i itu az-zabib akhut tamri. Wa innama zakarahu litayassurihi ghaliban bil Madinah. Sesungguh telah menyebutlah ia Azra'i. Hu akan dia. Sesungguh menyebutlah ia Nabi. Hu akan dia. Akan apa dia? Akan wah tamah ni. Nabi sebut wah tamah ni litayassurihi, kerana mudahnya wah tamah, ghaliban pada ghalib dan kebanyakan bil Madinah. Kalau orang Madinah kalau kira marinya
Amah utama lah hak mudahnya di orang-orang Madinah kalau nak bukanya puasa. Tapi kalau pergi belaga air dengan utama mana lebih? Yani air paling lebih. Lepas tu Nabi sebut kata buka puasa tu bitamrin ataupun bisalasi tamarat. Hak ni kerana Nabi itlaq dan Nabi istiqmal. Kerana di Madinah ni yang mudah utama. Tapi kalau kira sungguhnya air tu paling afdal ni kama dikata wallahu a'lam dah.